Okey, pada hari ini cikgu nak sambung uh, pembelajaran yang minggu lepas. Minggu lepas kita dah siap bahagian B kan? Bukan. Kita dah selesai soalan 7 pemahaman sastra. Jadi hari ini kita sambung soalan 8 bahagian novel Okey, semua dapat tengok skrin tak? Boleh Okey. Okey, siapa nak baca bahan novel ni? Siapa nak baca? Anissa boleh baca tak? Boleh, cikgu. Bagus Anissa, okey boleh baca. Memang Felika sering mendengar cerita bahawa Ibu Unong Siron itu kerap mengadu kepada jururawat di pusat rawatan tersebut. Mengadu tentang kerusuhan yang dialaminya. Tentang sama ada berjaya ataupun tidak. Ini oleh operasi terakhir yang akan dilalui oleh anaknya. Setakat kali ke-6 itu sahaja yang mereka mampu. Wang insurans akibat kemalangan yang diterima oleh Unong Siron hampir habis digunakan untuk menjalani operasi terakhir itu. Mudah-mudahan dengan izin dan juga limpahan rahmat dari Tuhan, setelah dioperasi oleh Dr. Raika tadi, Unong Siron akan berpuas hati dengan keputusan operasi tersebut. Tambah Kartini mula mengaut asikrim ke dalam cangkirnya. Aneh kan? Biarpun hari ini hari cutinya, Dr. Raiha datang juga memiliki tugas menjalankan operasi itu atas permintaan Dr. Wang. Bagus. Baik, soalan dia, nyatakan aduan yang dia buat oleh Ibu Unong Siron. Okey, macam yang cikgu bagi tahu sebelum ni, untuk petikan novel ni, kamu boleh salin bulat-bulat tanpa ubah sebarang perkataan. Jelas jadi kamu tak payah nak tambah imbuhan ke, buang imbuhan ke, ataupun tambah perkataan ke, tak perlu. Kamu salin bulat-bulat je daripada bahan. Okey. So, macam biasa, jawapan kita apa dia? Aduan yang dibuat oleh Ibu Unong Siron ialah, okey, respon dekat chat. Apa dia aduan yang dibuat oleh Ibu Unong Siron? Kalau jawapan, kalau dia 4 markah, maknanya kita kena bagi 3 isi. 1 markah lagi yang markah bahasa. Apa dia? Jawapan dalam bahan je. Jawapan dalam bahan je. Apa dia aduan yang dibuat oleh Ibu Unong Siron? Aduan tu maknanya dia macam mengadu. Mengadu tu macam melaporkan kepada seseorang. Ataupun dalam bahasa lain kita bagi macam meraih simpati ataupun merintih. Apa dia? Siapa ada jawapan? Kalau jumpa kamu boleh edit. Kamu boleh tekan pen tu, boleh edit dekat cikgu punya ni. PDF ni. Kan? Tekan annotate. Annotate ni boleh edit. Boleh gariskan apa mana point dia. Ya, betul. Ini novel Pantai Kasih. Ini dia novel Pantai Kasih ni.
Ya, Anissa. Okey. Tak apa, Anissa. Teruskan menggaris. Garis mula. Cikgu. Dah terpadam kot. Ya, betul. Mengadu tentang kerusuhan yang dialaminya. So, kamu terus salin je. Tak payah nak fikir-fikir lah. Ialah mengadu tentang kerusuhan yang dialaminya. Kalau kamu buat macam ni, baru dapat satu markah. Okey, apa lagi satu? Apa lagi aduan yang kedua? Boleh gariskan macam Hanisa buat jadi. Tekan annotate tu dan kamu boleh klik pen. Hilang dah. Cuba garis mula. Okey, Fatin, yang ini kurang tepat. Ada hanya bagi tahu dia kerap mengadu. Tapi dia tak bagi tahu apa aduan tersebut. Apa yang diadukan. Ya, Hanisah betul. Wang insurans akibat kemalangan yang diterima oleh Unong Siron hampir habis digunakan untuk membiayai itu maknanya membayar operasi tak ada tersebut. Ya, betul. Ya, cukup malas nak salin. So ni dia jawapan yang kedua. Lagi satu. Apa lagi satu? Apa lagi aduan yang terakhir? Sebenarnya dalam bahan ni, walaupun dia minta 3, dia bagi lebih jawapan. Dia bagi 5 sebenarnya. Dia 5, dia bagi 4. Dia bagi 4 aduan. Tapi kamu ambil 3 je. Nak ambil 4-4 pun boleh, tak masalah. Apa lagi aduan yang terakhir? Cikgu, Ya, asi krim tu apa? mana? Mengaut asi krim. Mengaut asikren baris keberapa ni? Is. Ini Hanisah ke tanya ni? Ha. Kejap-kejap, kenapa saya tak nampak Ni Hanisah? cikgu, ni cikgu. Ni. Nampak tak? Aiskrim Apa? ke asikrim eh? Ha. Asli typo tu. Mana ada asikrim? Aiskrim. Aiskrim. Oh. Hmm. Okay, ada orang tanya Akilah. Akilah pula Anissa. Kenapa saya tak ada pun? Cuba PM dekat dia. Hah? PM dekat Sofia. Dia kata, cikgu mana pen? Pen, kenapa saya tak ada pen pun? Oh. PM dia. PM dia personal. Sebab cikgu mana ada pen? Ada je pen cikgu nampak. PM dia macam mana kamu ada pen? Okay dah. Apa lagi satu? Lagi satu je. Cepat kelas, lagi satu je. Lagi satu. Apakah aduan yang dibuat oleh Unong Siron? Cuba yang lain respon. Tekan je. Berpuas hati dengan operasi tersebut. Kurang tepat. Ya, betul. Siapa yang respon ni? Warna merah ni. InsyaAllah. Cancel.
Ni ya, okey, mana tadi? Setakat kali 6 itu sahaja yang mereka mampu. So inilah yang ketiga, eh. Baik, selesai. Memang memang soalan satu ni memang nak bagi markah free je. Copy paste tu je. Kalau yang markah kosong tu sebab kamu tak jawab ataupun kamu salah tanda. Okey, eh. Baik, nombor 2, berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, jelaskan 2 peristiwa yang menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam kalangan masyarakat. Okey, pertama sekali, kamu kena buat pendahuluan. Okey, macam biasalah pendahuluan, kamu boleh ambil dalam bahan je, dalam soalan ni. Berdasarkan novel, okey novel boleh pilih tau, nak ambil novel novel form 4 boleh, novel form 5 boleh. Berdasarkan novel, tapi kamu form 4 lupa. Form 4 novel form 4 lah kan. Berdasarkan novel, contohlah jendela menghadap jalan yang dikarang oleh Ruhaini Darin terdapat 2 peristiwa yang menunjukkan sikap tanggungjawab dalam kalangan masyarakat. Kalau kamu buat pendahuluan ni, baru dapat 1 markah. Okey, eh? 1 markah je. Okey, lepas tu barangan yang kedua, kamu kena cerita apa dulu? Cuba respon. Apa yang kamu nak kena cerita dulu yang mula? Apa dia? Apa dia? So, benda yang kamu kena cerita ialah dah tentulah kena cerita pasal peristiwa dulu kan? Peristiwa pertama lah kan? Apa dia peristiwa yang menunjukkan sikap tanggungjawab dalam novel ni? So, peristiwa. Tu ya, peristiwa pertama ialah apa dia? Dah siap peristiwa pertama, baru kamu jawab balik dia punya soalan ni. Dia kata apa? Jelaskan macam mana peristiwa ni, jelaskan macam mana peristiwa yang kamu pilih tu menunjukkan sikap tanggungjawab. Cerita balik. So, peristiwa ini tersebut menunjukkan sikap tanggungjawab seseorang, kemudian tentang apa? Macam tu. Terhadap apa. Jadi, buatlah 2 peristiwa. Yang ayat yang ni ayat dia punya apa rasional dia? Apa huraian dia? Dia macam menjawab balik soalan tu. Okey, faham eh? Baik, sekarang ini cikgu nak kamu semua respon dekat Padlet macam biasa.
Okay, November Batak kat sini sampai form 5. Negeri lain Ya Allah, mana ni ya Allah. Okay, kamu boleh respon kat sini. Okay, cikgu harap 21 orang respon kat sini Boleh? Okay, jawablah ikut negeri masing-masing. Okay, jelas? Okay, boleh mula menjawab. Ini soalan dia. Okay, Padlet menjawab soalan novel ni. Yang buat Padlet dekat ni. Ya, betul. Apa yang kamu belajar? Tak kisahlah. Sebab dekat dalam kelas ni, macam-macam negeri ada. Selangor, Pening, Perak, Melaka, Sabah, Sarawak. Ada yang Terengganu pun ada So, jawab ikut novel yang kamu belajar. Sebab itulah dia bagi list ni. List ni dia bagi novel Form 4 dan Form 5 seluruh negeri. Okay. Jadi pilihlah mana yang kamu nak jawab. Oh, Sofia. Sofia sekolah mana, Sofia? Sofia sekolah mana?
Oh ya, Cak. Sorry, cikgu memang tak ingat. Sebab cikgu memang ajar banyak kalian macam tak ingat. Okey, Sofia. Sofia stay dekat mana? Negeri mana? Okey, tanya sini lah. Pendapat cikgu kan, kalau Selangor, novel Lieutenant Adnan. Oh, susah. Dan cerita dia bosan sikit lah. Bukanlah tak ada isu cikgu kata tak seronok baca novel patriotik, tapi banyak watak dan dia banyak konflik kan. Jadi cikgu syorkan ambil novel utara ni. Jendela Menghadap Jalan karya Rohani Madari. Ini cerita ni simple. Watak dia tak banyak. Kan yang ada watak dia Lily, Rafiq, Haziq, uh, Gita, siapa lagi? Datuk, Nenek, orang kampung. Mak cerita dia tak banyak konflik. Dia senang. Okey, jadi siapa nama tadi? Sofia beli je buku Komsas. Kejap Buku dia macam ni. Okey, Sofia nampak tak, Sofia? Aduh, tak nampak ah. Macam ni. Ini buku rujukan novel Jendela Barat Jalan. Tak kisahlah belilah ikut terbitan apa pun. Tas Badi ke apa ni Crafty Frog ke ataupun Pelangi ke tak kisahlah. Beli saja buku rujukan Komsas SPM. Jendela Menghadap Jalan. Kalau dia punya Komsas, dia punya antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul. Macam tu. Beli je dan bacalah kat situ. Tak ada pun. Kalau aku kan Sofia memang kena baca novel tu Lieutenant Adnan, tapi kita bebas. Walaupun kita belajar novel lain, kita boleh jawab novel lain. Macam tu. Tak ada je saya tengok. Ada. Hasil ada. Contohnya peristiwa Lieutenant Adnan tidak menyerah kalah walaupun ramai tentera yang terkorban. Lepas tu akhirnya apa ni Lieutenant Adnan juga tidak berundur walaupun diserang bertubi-tubi oleh tentera. Lepas itu apa yang menunjukkan dia ni ada sikap tanggungjawab. Sebab dia berjuang sehingga ke titisan darah terakhir. Dia tidak menyerah kalah. Dia tidak mengundur diri. Sebab dia ada tanggungjawab yang besar kepada negara. Dalam Islam pun memang mendidik kita ni supaya tidak berundur daripada peperangan. Kita dalam Islam memang tak boleh lari daripada medan peperangan. Sebab itulah sampai sekarang orang Palestin berjuang untuk mempertahankan hak mereka di Palestin. Sebab mereka ni sebab dalam Islam memang ajar kita tak boleh lari daripada medan perang. Tapi sebaliknya berlaku dekat orang Rohingya. Kenapa orang Rohingya dah lari? Dia lari daripada Myanmar. Kenapa dia tak pertahankan tanah dekat sana? Lepas tu dia pergi negeri lain, negara lain dekat Indonesia, Malaysia nak minta tanah pula. Tak boleh. Okey. Ada Hasil baca. Hasil dah khatam belum novel tu? Kalau tak baca novel, baca sinopsis pun tak apa. Nak lebih detail, baca sinopsis ikut bab. Patutlah tak tahu. Baca sinopsis ikut bab. Kalau baca sinopsis keseluruhan tu, tak banyak peristiwa yang kita tahu.
Okay, kelas, sorry. Kamu ambil gambar, eh. Ambil gambar sebab cikgu nak tengok komen kawan kamu. Okay, ambil gambar sekarang. Gambar soalan ni. Dah, eh? Sorry, Sofia. Sofia kena baca novel tau. Sebab dekat kelas ni, cikgu tak ajar novel tu sebab dalam tuition ni banyak negeri. Kan banyak negeri. Jadi tak sempat cikgu nak ajar. Cikgu hanya ajar teknik nak menjawab macam mana. Okay, Sofia, eh? Okay, siapa yang respon ni? Tulis nama boleh? Senang je, Sofia. Baca sinopsis je. Tak perlu baca novel yang tebal-tebal tu. Okay, siapa yang respon ni tulis nama. Okay. Sebab saya tak tahu siapa tulis. Kamu ni tertinggal ni. Siapa ni yang respon ni? Kamu tak tulis pendahuluan. Ni ambil pendahuluan ni. Okay, ambil pendahuluan ini, eh. Allahu Akbar. Berdasarkan novel Lieutenant Adnan Wirabangsa yang dikarang oleh Abdul Latif Talib, terdapat dua peristiwa yang menunjukkan sikap tanggungjawab dalam kalangan masyarakat. Macam ni, baru betul. Peristiwa pertama ialah apabila Lieutenant Adnan mempertahankan Bukit Candu daripada tentera Jepun walaupun kakinya tembak, tapi dia masih berjuang. Peristiwa ini menunjukkan sikap tanggungjawab seorang untuk mempertahankan air cinta untuk mempertahankan tanah air cinta daripada penjajahan daripada penjajah. Okey, yang ni tak payah space. Gabungkan. Okey, lagi satu yang ni kamu kena buat peristiwa yang kedua, eh. Peristiwa kedua. Kalau kamu jawab peristiwa pertama je, kamu dapat 3 markah je. 3 markah. Okey, Fatin. Peristiwa pertama ialah penanganan dan pasukannya berjuang menentang tentera Jepun di Bukit Candu demi mempertahankan tanah air sehingga kisah darah terakhir. Okey, yang ini kamu tak tulis dia punya apa ni, jawab soalan ni. Kita akan tengok seorang wirabangsa, mendekat seorang wirabangsa yang berjuang demi tanah airnya. Peristiwa kedua ialah Adnan mempunyai semangat patriotik yang tinggi. Adnan tidak mahu menerima cadangan Sarjan Arsyad untuk menyerah kalah kepada pihak Jepun. Beliau mengarahkan pasukannya berjuang hingga mati. Peristiwa menunjukkan sikap tanggungjawab seorang tentera. Ubahlah tentera yang tidak mahu tunduk dan tidak mahu
mengalah daripada penjajah penaja pula daripada penjajah kerana tidak rela anak bangsanya ditindas. Okey. Baik, gabungkan saja Fatin. Okey, baik. Okey, Sofia tak apa tengok macam mana kamu menjawab. Ya Allahu Akbar. Terdapat nombor okey nombor ni nombor 1 sampai 9 kena tulis dalam bentuk perkataan Nombor 10 ke atas baru boleh tulis dalam bentuk nombor. Okey. Yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan sikap tanggungjawab dalam kalangan masyarakat. Yang pertama ialah ketika tak payah ketika. Lepas ialah kena ada fasa nama. Ialah Lily taat akan suruhan dan perintah bapanya untuk pulang cuti di kampung kelahiran ibunya di Umun. Tersebut menunjukkan sikap tanggungjawab seorang anak menunjukkan sikap tanggungjawab seseorang. Tak payah seseorang tanggungjawab seorang anak terhadap ibunya kerana dia mematuhi perintah ibunya. Itu ialah pada ketika tak payah. Ialah Lily bertanggungjawab untuk mempertahankan maruah ibunya di hadapan datuknya baik kepada ibunya. Bagus. Yang ni jawapan ni menunjukkan Fatimah ni baca novel kan. Sebab peristiwa ni tak ada beritahu dalam sinopsis kan. Betul Fatimah. Fatimah baca novel penuh tak kira respon patuh. Salah ya Allah ni. Menunjukkan tanggungjawab seorang anak untuk mempertahankan maruah ibu. Okey, bagus Fatimah. Banyak cikgu mengajar novel ni, inilah jawapan first time cikgu dengar jawapan ni. Okey, Hanisa. Ruhaini. Ruhaimah tu cikgu punya jiran Okey, yang ini kamu tak tulis dia punya huraian Terus ni menunjukkan sikap sikap Ya Allahu Akbar. Sikap tanggungjawab seorang remaja terhadap isu yang berlaku di kampungnya.
Maknanya dia ada rasa tanggungjawab terhadap isu yang berlaku di kampung ni. Setengah-setengah orang dia buat tak tahu je. Tapi dia ada rasa tanggungjawab untuk menyelesaikan isu yang berlaku di kampung dia. Hmm. Mesti menunjukkan sikap tanggungjawab seorang masyarakat. Ini tak tepat Tanggungjawab seorang. Seorang apa? Seorang pewaris perubatan tradisional. Untuk, ya Allah, untuk mempertahankan ilmu perubatan tradisional sejak turun temurun. Berkaitan dengan harmoni Okey, bagus. Okey, Farzana. Rasakan novel. Contoh peristiwa tersebut ialah bukan merepotkan salah melaporkan. Itu bahasa Indonesia tu. Melaporkan. Sikap tanggungjawab seseorang anak muda untuk menyelesaikan isu kekeluargaan dalam sebuah masyarakat. Contoh peristiwa tersebut ialah bukan dalam membantu untuk membantu. Dalam tu untuk kata nama kata sinama dengan kata adjektif. Untuk membantu antara satu sama lain. Untuk membantu ketika di dalam kesusahan. Okey, bagus. Farzana. Okey, Azmina. Okey, Azmina kena bagi justifikasi. Kenapa peristiwa ni menunjukkan sikap tanggungjawab? Apa sebab dia? Lily cekal menempuh semua dugaan dan masalah yang berlaku di kampung Lusa. Apa yang menunjukkan sikap tanggungjawab? Apa dia? Kena bagi tahu. Yang ni macam tak ada kaitan. Yang ni ada kaitan. Peristiwa ini menunjukkan
Peristiwa ini menunjukkan sikap tanggungjawab seseorang untuk mempertahankan untuk mempertahankan nasib seorang ibu dan isteri yang menjadi mangsa kekejaman atau mangsa keganasan. Keganasan rumah tangga. Okey, abang nampak ada kaitan. Yang ni tak ada kaitan ni. Peristiwa pertama ni. Okey Azmina? Okey, ada lagi yang nak respon tak? Boleh komen tak? Kalau ada, cikgu tunggu sekejap. Okey, ada ke tak ada? Tak ada Okey. Setakat ni ada tak apa-apa soalan tentang novel ni? Okey, kalau kamu tak ada bagi justifikasi kan? Justifikasi tu maknanya ni. Kamu tak ada ayat, kamu tak ada buat ayat ni. Peristiwa tersebut menunjukkan sikap tanggungjawab seseorang bla bla bla. Kalau tak ada ayat ni, kamu tolak 1 markah. Okey, tolak 1 markah. Okey, ada soalan tak? Ini masanya. Tanya saja apa yang kamu nak tanya. Tak ada Okey, semua tengok roda fokus. Okey, roda fokus ni maknanya fokus soalan dalam rumusan. Ya, fokus soalan dalam rumusan. Baik, yang pertama, kekangan. Kekangan dia punya serti ialah, perkataan serti ialah kekangan tu masalah, ya, rintangan, cabaran, halangan. Ya bagus. Fatin sekolah mana Fatin? Bandar utama dekat mana? Petaling ke? Oh, baik baik baik. Petaling utama ke petaling perdana? Okey, punca. Kalau punca boleh gunakan petaling utama. Baik baik. Faktor, sebab dan alasan. Saya boleh gunakan perkataan ni. Baik, yang ketiga, peranan tu maknanya tanggungjawab, tugas, fungsi. Kesan boleh gunakan natijah, impak, implikasi, akibat. Langkah, cara, usaha, tindakan, kaedah, inisiatif. Okey, persediaan. Fokus soalan tentang persediaan pun ada juga. Kamu jangan ingat ada faktor punca kesan. Tak, persediaan pun ada. Persediaan, persiapan. Okey, seterusnya manfaat. Ramai tak tahu manfaat ni apa dia Manfaat tu maknanya kebaikan, faedah, kepentingan, keutamaan, kelebihan, kesan positif. Ciri. Ciri-ciri pun ada juga. Kriteria, sifat. Yang terakhir sekali sumbangan, bakti, jasa. Okey, cikgu highlightkan mana yang jarang tanya. Ni jarang tanya. Yang ini jarang tanya. Yang lain tu memang banyak kali tanya. Kekangan pun jarang tanya.
Tapi kamu kena tahu walaupun jarang tanya tapi kamu kena fokus juga. Okey, baik. Sekarang ni cikgu nak minta kamu baca bahan ini. Okey, siapa nak baca perenggan pertama? Volunteer. Siapa-siapa nak baca boleh baca. Boleh buka mic. Okey, hari ni boleh baca hari ni perenggan pertama je. Pendidikan teknikal dan latihan vokasional (TVET) memainkan peranan penting dalam pembangunan sebuah negara yang sedang membangun seperti Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju. Kekurangan pendidikan dan pendapatan rendah diketahui umum sebagai salah satu punca memiliki taraf kehidupan yang kurang baik. Okey, terima kasih hari ni. Baik, tema dia tentang TVET. TVET tu alhamdulillah, pendidikan teknikal dan latihan vokasional. Okay, apa yang dia beritahu? Dia kata TVET ni sangat penting dekat Malaysia. Okay. Sebab bila adanya TVET ni, Malaysia ada peluang untuk menjadi sebuah negara maju. Okay. Lepas tu dia beritahu apa lagi? Okey, kalau tahap pendidikan dekat Malaysia ni buruk ataupun tidak baik, itulah punca taraf kehidupan rakyat Malaysia ni semakin rendah. Sebab kalau kita tak mementingkan aspek kemahiran teknikal, kemahiran vokasional ni, maknanya rata-rata Malaysia tidak mempunyai pekerjaan yang baik. Sebab itulah dekat Malaysia adanya sekolah college vocational, adanya sekolah teknik. Sebab nak melahirkan graduan yang mahir dalam bidang kemahiran. Tak kisahlah kemahiran mekanikal, automotif, ataupun dalam bidang kulineri. Kan, apa lagi? Dalam bidang pertanian, perikanan. Okey, sebab itulah wujudnya sekolah-sekolah vocational. Kan? Tapi kalau sekolah vocational dia tak pakai, dia tak guna SPM kan? Dia pakai apa? SVM. Sijil Vocational Malaysia. Sekolah teknik je yang ada SPM. Teknik saja yang ada SPM. Kalau vocational dia tak ada SPM. Dia pakai Sijil Vocational Malaysia. Dan lepas habis SVM tu boleh sambung dekat college vocational juga. Sambung diploma kat situ terus. Okey. Seterusnya, perenggan yang kedua. Siapa nak baca perenggan kedua? Okey, Anissa. Boleh baca, Anissa? Pendidikan TVET menjadikan laluan penting untuk TVET saja. TVET TVET. kat mana? Tak, maksud cikgu tak perlu sebut TVET. Pendidikan Okey. TVET. Okey. Pendidikan TVET menjadikan laluan penting untuk melahirkan model insan yang berkemahiran tinggi kerana lulusannya berkemampuan untuk menghadapi pelbagai cabaran dalam bidang pekerjaan. Tambahan pula, kemahiran yang dikuasai oleh mereka itu dapat memperkukuhkan kedudukan negara dalam bidang teknologi perindustrian yang semakin pesat perkembangannya pada masa ini. Melalui TVET, diharapkan murid dapat mengambil peluang dengan kemudahan yang disediakan untuk menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi. Sehubungan dengan itu, dapatlah ditegaskan bahawa pendidikan TVET janakan golongan murid menguasai pekerjaan berasaskan pengetahuan, seterusnya membangunkan bakat dan meningkatkan kemahiran rakyat. Oleh sebab itu, pendidikan TVET sentiasa ditingkatkan untuk melahirkan lulusan pada peringkat sijil, diploma dan diploma lanjutan. Kelebihan TVET jelas terbukti melalui latihan teori dalam amali. Di samping skim
latihan sepanjang hayat. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka sudah terlidah dengan bidang pendidikan kemahiran yang sangat bernilai. Okey, yang ni cikgu tak nak ulas sebab kalau cikgu ulas ni cikgu terberitahu dia punya fokus soalan. Okey, baik. Perenggan terakhir, siapa nak baca perenggan terakhir? Cikgu tak dengar lagi suara lelaki. Hasif ada Hasif? Adik tu, Okey, boleh Hasif boleh baca? antara cabaran untuk mengetengahkan TVET dalam kalangan pelajar ialah terdapat persepsi bahawa pelajar TVET dikategorikan sebagai pelajar lemah dalam akademik. Persepsi negatif ini tidak harus dipandang sebelah mata kerana tidak menguntungkan mana-mana pihak. Hasil kajian turut mendapati pelajar dalam program kemahiran lebih cenderung untuk melakukan praktikal berbanding teori. Segelintir pelajar TVET yang kurang pengalaman kerja. Ada juga tenaga pengajar yang kurang mahir mengendalikan peralatan semasa pembelajaran. Secara prinsipnya, pengajar perlu tahu mengendalikan mesin, alat tangan, peralatan, tahu teori penggunaan dan aplikasi elemen tersebut. Okey, terima kasih Hasif. Baik, sekarang ini kita cari fokus soalan dulu ni fokus soalan yang kita tengok tadi. Baik. Kebiasaannya perenggan pertama ni tak ada fokus. Kebiasaannya lah. Tapi kadang-kadang ada juga. Okey. Jadi cikgu tak nak buang masa. Perenggan pertama ni tak ada fokus. Baik, tengok perenggan kedua. Apa fokus yang kamu nampak? Boleh respon dekat chat. Ataupun buka mic boleh juga. Okay, kamu baca dari baris ke baris. Contoh, cuba baca baris pertama ni. Apa dia punya fokus? Tengok satu persatu. Kesan faedah. Ya, faedah. Faedah apa? Betul faedah apa tu? Faedah kena kaitkan tema faedah apa? Ya, bagus hasil. Faedah pendidikan TVET. Sekejap Ya Allah. Faedah. Tak kisahlah faedah ke kepentingan ke kebaikan ke manfaat ke. Faedah pendidikan di TVET. So, faedah pertama ialah melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi. Okey. Kerana tu tak payah sebab kerana tu huraian. Okey. Cikgu galakkan kamu salin balik semua ni. Salin balik. Okey. Baik, seterusnya. Ada lagi tak faedah pendidikan TVET? Kalau kamu malah type, kamu garis je kat sini. Garis je dekat bahan ni. Dekat petikan ni, garis je. Apa pentingnya? Apa kebaikannya kalau kita belajar TVET ni? TVET ni dia lebih kepada macam satu aliran teknikal lah. Macam kita belajar bengkel. Ada yang belajar otomotif lah. Belajar pasal mekanikal lah. Apa lagi pasal aircon, kimpalan. Kan yang melibatkan kemahiran. Dia bukan berteraskan teori semata-mata. Dia lebih kepada praktikal.
Ya, bagus Asif. Dapat buku kedudukan negara. So, kat sini jawapan dia. Mana ni Allah? Memperkukuh kedudukan negara dalam bidang teknologi produsen yang semakin pesat. Okey. Ada lagi tak kepentingan faedah TVET ni? Ada lagi tak faedah dia? Yang pertama tadi, melahirkan modal insan yang berkemahiran. Yang kedua, memperkukuhkan kedudukan negara dalam bidang teknologi. Okay, apa lagi faedah yang kedua? Faedah yang ketiga. Untuk menyambung pengajian yang lebih tinggi. Untuk menyambung pengajian itu kurang tepat. Sebab pengajian tinggi tu maknanya kalau tak masuk TVET pun dapat juga. Sama belajar ke peringkat yang tinggi. Untuk melahirkan lulusan. Mana lulusan ni? Okey, kurang tepat. Cuba lagi. Ya, betul. Ada buku Yapim. Sebenarnya buku Yapim ni untuk Form 5. Kamu dapat ke? Adam? Trauma? Kamu dapat yang baru Adam? Cikgu pinjam. Oh. Oh, okey, okey, okey. Okey, apa lagi? Apa lagi? Faedah yang ketiga. Masih lagi perangan yang kedua ni. Nah, kamu kena pandai bezakan itu huraian ke contoh. Nah, jumpa tak? Nah, kalau malas, malas tulis, kamu gariskan je. Pakai pen ni. Menjanakan. Ya, menjanakan golongan murid tu betul. Pendidikan TVET menjanakan golongan murid menguasai pekerjaan berasaskan pengetahuan. Sebab kalau kita belajar kemahiran ni, apa yang kita belajar dekat vocational tu, itulah yang kita akan kerja. Kalau kita ambil bidang teori kan, contohlah, ada kawan cikgu dia ambil bidang seni tau dekat UM. Tengok-tengok dia kerja lain. Dia kerja bank, bahagian marketing. Kan macam tak ada kaitan. Apa lagi kawan cikgu? Ada yang kerja engineering, mechanical engineering, tengok jadi polis. Bukannya tak bagus-bagus lah. Cuma nak beritahu kalau kita belajar itu teknikal aja ya. Sorry. Hmm, apa lagi sudah lupa lah. Ada kawan cikgu belajar belajar pasal gaming. Tapi kerja bidang lain macam tu. Jadi kalau kita belajar teori ni memang kita akan lari bidang pekerjaan. Kalau kamu belajar practical, technical, bidang technical, kan? Memang benda tu yang kita akan kerja nanti. Okay. So, itulah maksud dia. Menjanakan golongan murid menguasai pekerjaan berasaskan pengetahuan. Okey, apa lagi selain tu? Apa lagi kebaikan yang keempat, faedah yang keempat?
Kalau nak tahu itu isi yang seterusnya, dia ada penanda wacana. Kalau ada penanda wacana, itulah isi yang seterusnya. Apa dia? Cikgu nak ajak kamu berfikir. Tak nak, cikgu tak nak suap je. Apa lagi faedah pendidikan TVET yang lain? Membangunkan bakat dan kemahiran rakyat. Ya, betul. Kenapa? Sebab ada penanda wacana. Membangunkan bakat dan meningkatkan kemahiran rakyat. Okey, bagus. Baik, dah jumpa dah. Fokus pertama, faedah pendidikan TVET. Ada berapa? Ada 4. Okey, ada 4. Okey. Tengok pula perenggan yang terakhir. Apa lagi fokus yang kamu nampak? Apa lagi? Perenggan keempat ni, perenggan keempat, ya Allah. Perenggan terakhir ni mungkin ada faedah. Mungkin tak ada. Mungkin ada fokus lain. Cuba tengok. Allah, senang aja. Kalau kamu tengok dekat roda ni, kamu dah nampak dah apakah fokus yang kedua. Sebab bahan perenggan yang terakhir ni, dia dah tulis fokus dah. Ya, bagus. Siapa ni? Fatimah. Ya Allahu Akbar. Sebab apa? Kamu nampak tak ada perkataan cabaran? Nampak tak? Cabaran. Nampak? Cabaran tu ialah kekangan. Sama je lah. Cabaran, kekangan, masalah boleh guna. Kalau kamu nak tulis cabaran pun tak apa, ada masalah. So, cabaran apa ni? Cabaran untuk mengetengahkan TVET. Okey, cabaran untuk mengetengahkan TVET. Apa cabaran dia, kelas? Apakah cabaran dia? Apa masalah dia kalau kita nak ketengahkan bidang TVET ni? Itu apa masalah dia? Kenapa ada ramai ibu bapa tak nak hantar anak dia ke kuliah vocational, tak nak hantar dia ke sekolah teknik, kan? Nak hantar dekat MRSM, sekolah sama penuh, kan? SMKA. Kenapa tak nak hantar dekat sekolah vocational? Apa sebab? Ya. Itu semua ialah persepsi. Sekejap. Pelajar TVET dikategorikan, ya Allah. Pelajar TVET, makhluk mana yang mengganggu ni? Mana ni? Pelajar TVET dikategorikan sebagai lemah dalam akademik. Ya, betul Tahniah Fatimah. Tapi kalau ikut hakikatnya betul lah. Sebab kebanyakannya, bukan semualah, kebanyakan yang masuk sekolah vocational ni kan, dia punya akademik dia mungkin lemah lah. Maknanya dia masuk form 4 kan. Mungkin result term 3 dia tak baik. Jadi dia masuklah sekolah vocational. Tapi itu tak bermakna dia akan selama-lamanya tahap macam tu. Tak. Bila dia dapat bidang apa yang dia suka, kan? Dia contoh dia minat bidang mekanikal kan. So, bila dia dapat carry dia punya minat tu, dia boleh ubah masa depannya. Kan?
Okey, apa lagi cabaran yang kedua? Apa lagi cabaran yang kedua? Dipandang sebelah mata kerana tidak menguntungkan mana-mana pihak. Itu huraian, Muhammad Balqis. Itu huraian. Kurang tepat, Muhammad Balqis. Cuba lagi. Cuba lagi. Ya, bagus Hanisah. Ada suara dah. Program kemahiran lebih cenderung untuk melakukan praktikal berbanding teori. Betul lah tu. Maknanya dekat qualificational ni praktikal 60%, teori 40%. Tapi kalau sekolah harian, ah, dia lebih kepada teori. Tapi kalau sekolah vocational dia lebih kepada praktikal. Ni betul lah tu. Okey, apa lagi? Segelintir pelajar TVET yang kurang pengalaman kerja. Ya, betul. Yang kurang pengalaman kerja. Okey, ada lagi tak cabaran? Kita dah jumpa 3 cabaran dah. Ada lagi tak cabaran lain? Hmm. Ada ke tak ada? Kalau ada, gariskan. Okey, cikgu bagi Ada juga tenaga pengajar yang kurang mahir mengendalikan peralatan semasa pembelajaran. Yang ni kes terpencil tak ada Sebab apa? Guru-guru qualification semua cikgu hebat-hebat Ada yang ada background engineering. Kan macam cikgu punya kawan, dia dah kerja dalam bidang engineering dah 5 tahun. Kan 5 tahun jadi engineer. And then dia rasa macam nak tukar profession, dia berhenti kerja engineer, dia apply cikgu, dapat, nampak. So, siapa cakap guru qualification ni guru yang tak ada pengalaman mengendalikan apa ni, mesin ke apa, tak. Semua yang lebih hebat. Okey, macam contohlah macam sekolah harian kan. Cikgu tu mungkin dia bukan cikgu sejarah, dia cikgu BM tapi dia ajar sejarah. Kan, ataupun ada cikgu tu dia bukan ada background pendidikan moral tapi dia ajar moral yang tu. Tapi kalau sekolah vocational, apa option dia dekat universiti, itulah yang dia ajar. Kan? Macam tu. Baik, so kita dah cari 4 cabaran 4 cabaran. Kita tengok pula bahan yang kedua. Okey, bahan kedua apa dia punya fokus soalan? Apa dia punya fokus soalan? Okey, nak habis ni kelas. Bagus Hasif, bagus. Manfaat Manfaat. Manfaat apa? Manfaat
Pendidikan, ya Allah Akbar. Pendidikan di TVET. Ada berapa manfaat, Hasif, hari ni? Kebaikan boleh juga. Ada berapa manfaat? Ya, ada 3 salin dan semua ni. Okey, kita tengok bahan yang ketiga pula. Apakah fokus soalan bagi bahan ketiga? Sorry. Kelas, sorry. Kat sini ada bahan juga. Kat sini ada fokus juga. Apa dah fokus kat sini? Ni cikgu bulatkan ni. Okey, yang 3 isi kat atas ni kan. Ini semua ialah manfaat kan? Manfaat. Kalau yang bawah ni apa dia? Bagus hari ni usaha. Usaha untuk memartabatkan pendidikan TVET. Satu isi. Okey, bahan 3 ada apa? Bahan 3 apa dia punya fokus soalan? Bagus. Mana usaha dia kat mana? Sini okey, kat sini usaha dia. Dah. Jadi kita punya fokus ada berapa kelas? Bagus, 3 Faedah. Faedah sama lah dengan manfaat kan? Faedah, cabaran dan usaha. Jadi kamu pilihlah isi, bagilah cukup 8. Setiap fokus ni kena ambil sekurang-kurangnya 1. Okey. Pendahuluan ni, tulislah pendahuluan. Rumusan membincangkan apa dia? Faedah pendidikan TVET, cabaran untuk mengetengahkan pendidikan TVET dan langkah untuk memartabatkanlah untuk menarik minat murid bagi menceburi bidang TVET. TVET. Okay, dah. So, rumusan kamu kena letak 3 fokus. Lepas tu, kesimpulan. Kesimpulan ni cikgu dah ajar yang tu kesimpulan ni kamu kena buat dalam bentuk ayat pasif. Okey, yang pertama sekali, kesimpulannya. Lepas itu kena ada objek. Kena ada objek. Apa objek dia? Apa tema dia? Tema tentang apa? Pendidikan TVET. Perlu apa? Perlu kena buat ayat pasif. Perlu apa? Perlu di cepat-cepat apa lagi? Perlu di apa? Kesimpulannya pendidikan TVET perlu di apa? Diketengahkan. Okey, betul, boleh juga ditengahkan.
Ataupun diperkasakan. Boleh diketengahkan, boleh terima. Diperkasakan. Diperkasakan supaya apa? Lepas supaya baru letak baru letak subjek. Supaya siapakah sasaran untuk TVET ni? Siapa yang perlu masuk TVET ni? Adakah warga emas? Masyarakat. Ya, golongan pelajar. Supaya pelajar dapat apa? Dapat mencuburi TVET. Macam ulang-ulang pula. Dapat mempelajari kemahiran teknikal. Sebab kalau tak ada sekolah vocational, takkan nak belajar bidang mekanikal ke kulineri kat sekolah harian, tak ada. Kan? Okey, bagus. So sebelum cikgu akhiri kelas, ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada,